Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita pagi bersama saya, Awatif Eza. Pembangunan Taman Perindustrian Batu Kawan 3 BKIP 3 disifatkan sebagai paparan kejayaan besar Pulau Pinang dalam sektor perindustrian. Menyedari kepentingan itu, Perdana Menteri berkata Kerajaan Persekutuan mahu menyegerakan pelaksanaan transit aliran ringan LRT dan pembesaran lapangan antarabangsa Pulau Pinang. Taman Perindustrian ke-10 yang dimajukan oleh Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang PDC merupakan kesinambungan kepada Taman Perindustrian Batu Kawan. Sejarah Pulau Pinang dari segi industri memang istimewa dan melalui PDC yang telah meneroka industri agak awal dan membentuk satu atau melakar perubahan dari segi struktur pertumbuhan ekonomi negara. Kita akui bahawa dengan melonjakkan program industri dan kejayaan Pulau Pinang, ia juga memberi tekanan kepada infrastruktur yang ada. Sama ada lebuh raya atau pelabuhan ataupun airport, lapangan terbang. Datuk Seri Anwar berkata demikian semasa berucap pada Majlis Pecah Tanah BKIP 3 petang semalam. BKIP 3 akan dibangunkan dalam 4 fasa termasuk fasa pertama seluas 60 ekar dan dijangka siap pada tahun 2025. Satu sesi libat urus akan diadakan dengan semua ahli parlimen mengenai cadangan pindaan Akta Pencegahan Jenayah POKA 1959. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memaklumkan pihaknya akan menerangkan keperluan Polis Diraja Malaysia PDRM menggunakan semula akta itu untuk mengawal jenayah kepada ahli parlimen dan pihak berkaitan. Siri engagement ni akan kita libatkan seberapa ramai ahli-ahli parlimen dan ahli-ahli Dewan Rakyat. Sebab akhir sekali bahawa kita perlu memberi penerangan yang tepat pada mereka sebelum kita ke arah melakukan pindaan. Ya? Ingat, dia bermula dengan keputusan Mahkamah Persekutuan. Akibatnya polis tak dapat invoke perkara yang berkaitan dengan isu yang tidak berperlembagaan. Jadi sedangkan polis perlukan akta itu untuk mengawal jenayah ni. Walaupun kita ada beberapa pilihan lain, akta lain, tapi kita anggap ini sebagai akta yang menjadi satu membolehkan polis menjalankan tugas mereka dengan lebih berkesan. Sebelum ini, Mahkamah Persekutuan memutuskan Seksyen 4 dan 15B POKA ditafsirkan sebagai bercanggah dengan perkara 121 dan 4-1 Perlembagaan Persekutuan kerana merampas kuasa semakan kehakiman mahkamah. Sementara itu, Datuk Seri Saifuddin menegaskan tindakan akan diambil terhadap sesiapa yang didakwa terlibat dalam kegiatan jenayah termasuk gangsterisme di Julau, Sarawak. Katanya sebarang kegiatan jenayah termasuk gangsterisme tidak akan terlepas daripada diambil tindakan oleh pihak berkuasa. Saya menerima maklumat langsung daripada MP Julau, rakan saya, Datuk Larry Seng. Dia menjelaskan keadaan yang sebenar, itu fact yang pertama. Dan saya berkongsi terus maklumat ini dengan Tan Sri Ketua Polis. Yang kedua, OCPD Julau juga telah pun membuat kenyataan, tangkapan telah dibuat. Sekarang ni tahanan reman, biar selesai proses itu dulu terhadap aduan oleh jentera atau petugas Larry Seng. Okey, situ dulu. Terhadap perkara kedua, iaitu dakwaan tentang wujudnya anasir-anasir yang dianggap sebagai berunsur jenayah dan sebagainya. Ya, yang itu pun tidak akan terlepas daripada siasatan polis. Jadi satu-satu. Yang pertama, aduan dibuat. Yang kedua, OCPD Julau melakukan tangkapan. Beliau mengulas kenyataan ahli Parlimen Julau Datuk Larry Seng Wei Shin yang menggesa polis bertindak keras terhadap kegiatan jenayah yang berleluasa di kawasan tersebut.
Pembayaran tunggakan dividen kepada lebih 200,000 ahli koperasi permodalan Felda KPF akan dibayar secara berperingkat bermula akhir bulan ini. Pada masa sama, KPF juga turut berjanji menyelesaikan pembayaran penebusan sijil saham pelaburannya selawat-lewatnya awal Mac depan. Kami berharap kepada pihak pengurusan koperasi dapat mengotakan janji-janji yang telah diberikan kepada kami dan juga kepada ahli-ahli KPF bersabar menunggu, ya. Saya amat faham sekali kita ni mempunyai masalah yang berbeza. Jadi kita paksa sabar dan satu perbincangan pagi tadi adalah satu perbincangan yang positif. Jaminan itu dibuat selepas pihaknya sebulat suara bersetuju dengan keputusan mesyuarat wakil ahli dan pengurusan KPF mengenai perkara ini. Pada masa ini, KPF berdepan isu tidak membayar dividen pada tahun lalu dengan kadar 5% kepada lebih 200,000 ahlinya selain permohonan penebusan sijil saham yang tidak diluluskan sejak Julai 2023. Pelanggaran salah satu injap pada tangki amonia oleh sebuah jentera pengangkat dipercayai menjadi punca kebocoran gas di sebuah kilang dekat kawasan perindustrian Bukit Raja, Seksyen 7 Shah Alam pada Jumaat. Menurut Ketua Polis Daerah Shah Alam, Asisten Komisioner Muhammad Iqbal Ibrahim, kesemua 33 mangsa yang mengalami sesak nafas dihantar ke hospital sekitar Lembah Kelang dan kini dalam keadaan stabil. Siasatan awal mendapati pelanggaran itu berlaku ketika kerja-kerja mengalihkan tangki pada pukul 11.30 pagi. Keadaan semasa di tempat kejadian kini terkawal dan sudah pulih sepenuhnya. Operasi tamat pukul 6.30 petang setelah hak kilang menghubungi vendor untuk pembaikan injap tersebut. Kadar bayaran untuk fotografi dan video yang dikenakan kepada orang ramai yang melawat viewpoint Wang Kelian hanya tertakluk untuk tujuan penggambaran komersial sahaja. Pengarah Jabatan Perhutanan Negeri Awang Syafiee Awang Ahmad ni berkata, fee fotografi yang dikenakan adalah untuk pelawat yang menggunakan kamera jenis DSLR dan seumpamanya. Antara contoh, penggambaran komersial, pembuatan filem, dokumentari dan mempromosikan produk perniagaan. Manakala penggunaan kamera atau perakam video bagi tujuan peribadi seperti hobi dan tujuan lain seperti media sosial tidak dikenakan caj termasuk penggunaan sebarang jenis kamera telefon pintar atau yang seumpama dengannya. Jabatan Perhutanan Negeri Perlis berharap penjelasannya itu dapat menyelesaikan kekeliruan yang sedang berlega di media sosial. Sempena tahun melawat Perlis 2024-2025, pihaknya juga mengalu-alukan kerjasama serta cadangan daripada orang ramai untuk menambah baik kemudahan pelancongan di negeri itu. Harga belian padi kadar RM1,600 per tan metrik ditawarkan kepada pesawah-pesawah di Negeri Sembilan bagi tujuan pengeluaran beras pertama di negeri itu. Esko Pertanian, Keterjaminan Makanan dan Kos Sara Hidup, Datuk Seri Jalaluddin Alias berkata, ia merupakan harga yang baik serta berharap supaya semua pesawah mengambil tanggungjawab kenegerian dalam memastikan bekalan padi di negeri itu mencukupi. Penamaan padi di Sembilan kita ada sekitar 750 hektar kawasan penanaman. Ini yang kita nak tambah sekarang. Dan saya dah bawa dalam mesyuarat MMK untuk semua pihak jabatan yang berkaitan untuk collaborate bersatu tenaga dan usaha untuk memastikan bantuan dan juga dokongan kepada semua pesawah padi ini dapat kita berikan secara semaksimal mungkin bagi menggalakkan pengeluaran padi yang lebih baiklah. Beliau terdahulu meninjau penghantaran pertama hasil tuaian padi ke Pusat Pengumpulan Padi Negeri Sembilan di Pusat Mekanisasi Peladang di Kuala Pilah. Produk beras jenama Negeri Sembilan dijangka berada di pasaran tahun ini dengan harga RM26 bagi 10 kg. Namun bergantung kepada kadar semasa ditetapkan kerajaan. Berita pagi diteruskan dengan edisi Sabah dari Sungai ke Segara, Palestin Pasir Merdeka, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.